Hi everyone. Sekarang ni masih dekat Steel City Convention Center untuk bersama program dengan Dr. Azizan Osman untuk belajar untuk mendalami lebih banyak ilmu. Uh, okay, so um, hari ni saya nak berkongsi satu tips ataupun mengenai Abio. Hai Abio. Nak wave jap. Okay. Terima kasih Abio masuk. So hari ni saya nak berkongsi tips mengenai kesalahan terbesar penyewa rumah, landlord lah, basically landlord dalam menyewakan rumah dia. So dalam pengalaman saya handle tenant, handle klien, property untuk klien, untuk klien kami dan juga property sendiri, dan juga bercakap dengan kawan-kawan dan dalam kalangan investor ataupun pemilik-pemilik tanah yang lain. So satu perkara yang kesilapan yang sangat besar yang selalu dilakukan, yang mana akhirnya akan memakan diri, ialah dalam kutipan sewa. So tak tahu, mungkin sebab dia tidak ada sistem ataupun tidak strict dalam mengutip sewa. Setengah-setengah landlord mungkin dia sewakan rumah. Saya pernah tengok kes yang mana kadang-kadang dah 6 bulan tenant dia tak bayar sewa. Lepas 6 bulan baru dia sedar. Jadi maksudnya pemilik rumah tu dia tak kisah, mungkin dia tak kisah ataupun dia tak perlukan duit tu ke. Tapi pada saya itu adalah kesilapan yang terbesar sekali. Sebab sebagai pemilik rumah, walaupun bukan perniagaan yang besar, tapi ia adalah sejenis perniagaan yang kecil. Pemilik rumah mesti mengambil tahu tentang payment sewa. Sebab itu adalah perkara asas dan perkara yang terpenting. Sebab apa kita sewakan rumah kan? Sebab kita nak sebab untuk dapatkan income untuk cover installment kita kan. Hi Wani. Hi Madeline, how are you? So perkara yang penting sekali ialah dalam kutipan monitor kutipan sewa itu. Dan kita perlu ada sistem ataupun jadual untuk memastikan bahawa sewa itu dibayar dengan mengikut masanya, dan kita perlu bagi reminder ataupun mengambil tindakan seterusnya jika sewa itu tidak dibayar dalam tempoh yang diberikan. So macam saya personally, saya sendiri menetapkan bahawa sewa adalah berkira daripada 1 hari bulan dan sentiasa perlu dibayar paling latest 5 hari bulan. Jadi itu adalah sistem saya. Jadi walaupun kadang-kadang tenant tu mungkin masuk tengah bulan ataupun akhir bulan, 28 bulan ke 25 ke, kita akan prorate, kita akan kira sewa tu sebagai bermula daripada 1 hari bulan. Jadi senang nak kira, senang nak ingat. Kita letak dalam smartphone, kita punya phone, reminder berapa hari bulan kena check. Jadi 5 hari bulan kalau sewa tu tak dibayar, kita perlu ingatkan, sebab kadang-kadang tu memang genuine, penyewa pun lupa kan. Jadi kita nak ingatkan diorang. Mira. So lepas tu kalau 5 hari bulan dia tak bayar, reminder kedua akan keluar pada 8 hari bulan. Dan bila 8 hari bulan tu tak dibayar, 10 hari bulan. And 10 hari bulan tu adalah kira final warning. Dan by 13 hari bulan kalau tak dibayar, dan kita akan ambil proactive action untuk memastikan sama ada dia keluar daripada rumah ataupun atau basically it's a force action lah. Sebab kita kena ambil tindakan, sebab kita tak boleh nak kita nak subsidi dia duduk dalam rumah kita kan selama for free kan. So jadi kita pun nak kena bayar installment, kita pun ada bil-bil yang perlu dibayar. Jadi lagi lama penyewa tu duduk kat situ tambah bayar sembarang komitmen, dia boleh buat macam-macam damage juga. Jadi kita kena fikir daripada segi benda-benda basic macam tu juga. Jadi tapi kadang-kadang tu kita pun boleh faham kalau kalau tenant tu ada masalah nak membayar, kita boleh berbincang. Tapi selalunya macam kalau tenant tu penyewa tu kata dia tak boleh bayar bulan tu, mungkin dia ada masalah, mungkin kena buang kerja ataupun berganti kerja. Kita pun faham, sebagai manusia kita pun faham bahawa setiap orang pun ada masalah dia. Jadi yang penting benda tu perlu dibincang. Dan selalunya saya akan work out partial payment, sekurang-kurangnya some kind of form of partial payment,
supaya dia terus committed membayar sewa dia. Walaupun dia tidak boleh bayar penuh, contohnya sebelum 13 hari bulan atau 15 hari bulan tu, jadi sebelum limit yang terakhir yang kita berikan at least sebelum tarikh tersebut dia perlu membayar sedikit komitmen. Walaupun kadang-kadang mungkin cuma RM100, RM200, cuma 10%, 20% daripada jumlah sewa. Tapi kita kena pastikan dia membayar dan membayar berterusan. Sebab bila dia letak duit tu, at least untuk tempoh yang mana dia dah bayar tu adalah boleh kiranya macam kita bayar installment kan, partial payment, lepas boleh cover untuk 3-4 hari duduk, lepas tu suruh dia bayar lagi, and at least bila sebelum hujung bulan sewaan tu mesti dibayar, dia bayar habis. So yang tu adalah benda yang teknik yang saya gunakan untuk memastikan bahawa sewa dibayar dengan penuh, dan saya sama sekali tidak akan membenarkan sewa tu tidak dibayar lebih daripada sebulan tanpa sebarang bayaran. So kita boleh work out negotiation dengan dia untuk partial payment, tapi tidak boleh lebih daripada sebulan. Itu cara yang saya pakai. Sebab apa? Bila dah lebih sebulan, maka deposit kita adalah dalam jeopardy. Walaupun deposit tu memang whole boleh guna untuk cover installment sewa yang tak dibayar tu, tapi kita kena ingat juga bila penyewa tu mungkin keluar lepas sebulan tu, ada barang-barang yang perlu dibaiki, kadang-kadang ada damage. Lepas tu kita kena ingat juga yang kita kena re-advertise, cari ejen lain ke. Semua tu adalah cost pada kita. So sebagai pemilik rumah yang memberikan rumah sewa, sebenarnya kita memberi perkhidmatan kepada penyewa kita. Kita tolong dia, kita bagi dia tempat tinggal. Tapi of course benda tu bukanlah benda yang free. Jadi kita kena lakukan bahagian kita juga untuk kutip sewa yang sepatutnya, dan penyewa patutnya membayar sewa yang dijanjikan. Okay, so terima kasih kerana menonton. So itu tips untuk hari ini. InsyaAllah nanti esok akan bagi tips yang lain. Bye.